Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1111. Antara paparan utama. Saksi Syak Najib terbabit dalam Scheme of Things 1MDB. Tanggungan serap kos haji bukan subsidi. Geng Niki siasat sampai ke lubang cacing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Pengerusi One Malaysia Development Berhad, 1MDB, Tan Sri Muhammad Baqir Salim memberitahu Mahkamah Tinggi kemarin beliau mengesyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit dalam Scheme of Things berhubung projek usaha sama antara One Malaysia Development Berhad dan Petrol Saudi International Limited (PSR) pada tahun 2009. Muhammad Baqir juga saksi pendakwaan ke-13 berkata demikian ketika menjawab soalan peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah pada sesi pemeriksaan balas dalam kes Najib berhubung pindaan terhadap laporan akhir audit 1MDB. Muhammad Baqir berkata kecurigaan itu timbul kerana projek usaha sama berkenaan dilakukan dengan tergesa-gesa, sedangkan dalam kalangan ahli lembaga pengarah BOD yang lain melihat red flags atau tanda berbahaya. Menurut beliau, BOD mengingatkan pengurusan untuk mematuhi beberapa syarat tetapi pada masa sama, perjanjian usaha sama itu ditandatangani dengan dana bagi projek berkenaan dibahagikan menyebabkan mereka terkejut. Saya mengesyaki bekas Perdana Menteri mengetahui dan terlibat dengan penipuan membabitkan Petrol Saudi. Perasaan sama turut dirasai oleh ahli-ahli lembaga pengarah 1MDB lain. Kita perlu melihat kepada keseluruhan projek usaha sama tersebut. Sekiranya saya tidak menjawab panggilan telefon daripada Najib, ahli lembaga pengarah tidak akan mempercepatkan perjanjian tersebut. Ini yang mula membangkitkan syak saya. Kenapa perlu mempercepatkan sesuatu perjanjian tanpa melalui prosedur biasa? Katanya lapor utusan Malaysia. Bagaimanapun, Syafiee mempersoalkan Muhammad Baqir kerana menyalahkan Najib sedangkan pihak pengurusan yang tidak mengikuti arahan BOD. Muhammad Baqir kata Syafiee juga tidak memberikan taklimat kepada Najib berhubung ketidakpatuhan tersebut. Menjawab persoalan ini, Muhammad Baqir berkata beliau boleh merumuskan bahawa jika tidak kerana panggilan telefon yang dibuat Najib melalui telefon Jolo, BOD tidak akan mempercepatkan projek usaha sama itu yang boleh dibuat mengikut proses normal. Namun Syafiee mendakwa Muhammad Baqir tidak menjawab soalan dan asyik mengulang perkara sama setiap kali ditanyakan mengapa beliau mengesyaki Najib. Saya bersama kamu dan mahu hentam pengurusan. Kenapa kamu hendak hentam Perdana Menteri sedangkan BOD diperdayakan? Saya tidak mempersoalkan integriti kamu. Saya cuma hendak memahami apa yang berlaku sehingga menyebabkan anak guam saya berada di sini. Tetapi pengurusan di bawah kamu, kenapa kamu hendak menyalahkan Perdana Menteri? Soalnya. Muhammad Baqir menjelaskan bahawa Syafiee perlu melihat kepada keseluruhan proses dan tidak wajar bertanyakan soalan secara spesifik. Bekas pengerusi 1MDB itu dalam keterangannya sebelum ini berkata, BOD 1MDB diminta oleh Najib untuk tidak menghabiskan masa depan meneliti transaksi lepas syarikat, sebaliknya menumpukan kepada cadangan usaha sama dengan PSI. Kata Muhammad Baqir, perkara itu disampaikan Najib melalui panggilan telefon selepas bekas Perdana Menteri itu selesai bercakap dengan Jolo yang turut hadir ketika mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada September 2009. Muhammad Baqir meletakkan jawatannya pada 19 Oktober 2009. Najib didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan bagi melindungi bekas Perdana Menteri itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Menurut laporan, bekas Ketua Audit Negara pada ketika itu Tan Sri Amrin Buang mendapat arahan supaya memindai laporan audit asal 1MDB tersebut dan Datuk Nur Sawani pula diarah untuk memusnahkan salinan bercetak asal berkenaan. Pindaan dibuat untuk menyembunyikan kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo. Perbuatan ini diakui oleh bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib iaitu saksi pendakwaan ke-11 Tan Sri Shukri Muhammad Saleh dalam keterangannya di mahkamah.
Pada 26 Februari 2016, saya jumpa Najib di pejabatnya dan Najib arahkan saya lebih kurang macam ini. Syukri, anda beritahu audit agar isu sensitif dan tak relevan seperti Jolo dalam 1MDB tak dimasukkan dalam laporan. Katanya lapor bernama 30 September 2021. Najib juga sedang dibicarakan dalam kes yang berasingan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah sebanyak 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Dalam kes ini, mahkamah diberitahu melalui kerjasama 1MDB PSI itu, 1MDB menyuntik dana berjumlah 1 bilion US dollar sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai. Bagaimanapun, daripada jumlah itu, 700 juta US dollar dilencongkan ke dalam syarikat Gusta Limited yang kemudian didakwa dimiliki oleh Jolo. Akibatnya, 700 juta US dollar kira-kira 2.96 bilion ringgit mengikut pertukaran semasa kini menjadi sebahagian daripada hutang 1MDB. Najib seorang Perdana Menteri yang amat berkuasa ketika itu dan ramai penasihat. Logik akal tak akan begitu mudah dipedaya seperti yang didakwa oleh Syafiee dalam hujah pembelaannya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji Datuk Nik Hashuddin Yusof tampil menjelaskan mekanisme bagaimana kos jemaah haji diuruskan. Menurut beliau, tabung haji menjalankan 2 amanah besar berdasarkan Akta Tabung Haji iaitu pertama, mentadbir deposit bakal-bakal haji dan kedua, menjaga kebajikan jemaah haji. Satu perkara penting yang perlu dipahami ialah tabung haji ialah sebuah institusi yang tidak ada modalnya sendiri. Setiap sen dana yang ada di tabung haji dikumpul melalui deposit bakal-bakal haji dan kemudiannya dilaburkan bagi pihak pendeposit. Maka setiap sen kos ataupun kerugian yang ditanggung hasil dari pelaburan tabung haji sebenarnya ditanggung oleh pendeposit. Inilah sebabnya Akta Tabung Haji hanya membolehkan tabung haji membayar keuntungan apabila asetnya melebihi liability, iaitu deposit-pendeposit adalah liability, kerana keuntungan menambahkan nilai aset dan sebaliknya kerugian mengurangkan nilai aset, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau menjelaskan bahawa keuntungan yang didapati oleh tabung haji digunakan untuk pertama, membayar zakat, kedua, menanggung kos operasi tabung haji dan ketiga, menyerap sebahagian kos haji. Ujarnya, baki keuntungan yang ada selepas menolak perkara-perkara di atas barulah diagihkan kepada pendeposit. Nik Hashuddin menjelaskan Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji PWSBH yang ditubuhkan berdasarkan idea almarhum Ungku Aziz pada tahun 1962 hanyalah bertanggungjawab untuk mengumpulkan deposit dari bakal haji dan melabur bagi pihak mereka. Apabila bakal haji mendapat peluang untuk mengerjakan haji, deposit berkenaan dikeluarkan untuk membayar kos haji, jelasnya. Menurutnya, ketika urusan haji dijalankan oleh Syekh-Syekh Haji di Pulau Pinang dan juga Singapura, tidak ada istilah subsidi haji kerana kos yang dibayar adalah kos yang dikenakan oleh Syekh-Syekh Haji berkenaan. Beliau mencabar mereka yang menggunakan istilah tersebut membuktikannya. Jadi, orang yang mendakwa bahawa subsidi haji adalah idea Ungku Aziz kenalah membawa bukti dakwaan mereka, tegasnya. Seterusnya, beliau memaparkan jumlah kos yang ditanggung oleh para pendeposit secara berjemaah sebagai contoh. Katanya jika jumlah haji Malaysia 30,000, maka jumlah kos haji yang ditanggung oleh pendeposit ialah 30,000 didarabkan 15,020 ringgit bersamaan dengan 450,600,000 ringgit. Jika kerajaan Arab Saudi memberikan 10,000 kuota tambahan kepada Malaysia, jumlah kos yang ditanggung oleh pendeposit ialah 40,000 didarab 15,020 berjumlah 600,800,000 ringgit. Mengulas lanjut, Hashuddin merujuk kepada jumlah deposit yang berjaya dikumpulkan oleh tabung haji kini dianggarkan berjumlah 80 bilion ringgit. Untuk memberikan pulangan 1% kepada pendeposit, tabung haji memerlukan keuntungan sebanyak 800 juta ringgit, katanya. Menurut pengiraan beliau, semakin ramai jemaah haji, semakin kurang jumlah pengagihan keuntungan kepada pendeposit kerana dana digunakan untuk menyerap kos haji. Mengikut laporan akhbar, kos untuk mengerjakan haji seorang jemaah dijangka sebanyak RM25,000. Maknanya jika bayaran haji RM9,980 dikekalkan, jumlah yang ditanggung oleh para pendeposit ialah RM15,020 ataupun 60% daripada kos haji. Ini bermakna jemaah haji muasasah hanya membayar 40% daripada kos haji yang sebenar. Rupanya tiada konsep subsidi dalam tabung haji. Ini kerana wang yang digunakan untuk menyerap kos haji adalah datang daripada para pendeposit tabung haji sendiri.
Namun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad seperti orang awam yang jahil mengenai operasi tabung haji turut menggunakan istilah tersebut. Apabila kita sudah dapat bilangan kuota sebenar, insya-Allah kita akan duduk untuk memuktamadkan jumlah subsidi yang diberikan, katanya di petik media. Sebelum itu, beliau dilaporkan berkata kerajaan memberi jaminan kemudahan subsidi bagi menunaikan ibadah haji diteruskan tahun ini, bagaimanapun kadar yang akan ditanggung masih belum diputuskan. Lembaga tabung haji dari segi prinsip bukan milik kerajaan, ia milik pendeposit tabung haji. Justru, apabila dana yang digunakan untuk menyerap kos haji dikatakan sebagai subsidi, ia menggambarkan sumbernya daripada pembendaraan Malaysia dan atas budi bicara kerajaan. Sedangkan kos haji seperti yang kita semua diberitahu oleh ramai penceramah agama hendaklah datang dari hasil yang halal 100%. Maknanya ia bukan dari cukai kerajaan yang berasal dari pelbagai sumber. Semoga pencerahan yang dibuat oleh bekas CEO tabung haji itu memberi manfaat kepada orang ramai yang keliru selama ini. Jangan lagi guna istilah subsidi yang menghina jemaah haji itu. Faham tak YB? Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Kamarudin Maddin berkata pihak Polis Diraja Malaysia PDRM tidak pernah melakukan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak berhubung siasatan kes melibatkan ahli perniagaan Nicky Leow Sun Hee. Beliau berkata segala siasatan dan tindakan dijalankan adalah telus mengikut lunas undang-undang serta tidak melindungi kepentingan mana-mana pihak selain arahan pertuduhan yang juga dilaksanakan seperti yang diarahkan pejabat peguam negara. Katanya siasatan ke atas Nicky bermula pada 15 Mac tahun lepas berkaitan pembabitannya dalam kes jenayah terancang. Tetapi Nicky berjaya melarikan diri. Pada 9 April 2021, seramai 15 ahli kumpulan Nicky didakwa mengikut Seksyen 1305 Kanun Keseksaan di Mahkamah Session Petaling Jaya dan pada tarikh sama, Nicky turut didakwa di bawah kesalahan sama secara in absentia, katanya dalam kenyataan. Menurut Kamarudin, pada 30 September 2021, Mahkamah Tinggi Shah Alam melepaskan tanpa membebaskan Nicky Leow bagi kes jenayah terancang SOSMA, ekoran permohonan dari pejabat peguam negara bagi menunggu siasatan melibatkan kesalahan pengubahan wang haram amla dilengkapkan. Seterusnya, pada 23 Februari lepas, peguam Nicky Leow memfailkan rayuan dan berjaya mendapat perintah dibebaskan dan dilepaskan, katanya. Kamarudin menjelaskan bahawa pada 8 Mac, Jabatan Peguam Negara telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan di atas keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam tersebut. Susulan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam itu, Nicky Leow melalui peguamnya menghantar sepucuk surat kepada pihak polis menyatakan kesediaannya untuk menyerah diri. Pada 23 Mac lepas, 26 pertuduhan difailkan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 ke atas Nicky Leow bagi kesalahan pengubahan wang haram dan wang rantangkap diperoleh bagi memastikan beliau tidak terlepas dari sebarang pertuduhan, tegas Kamarudin. Setelah menyerah diri dan ditahan, Nicky didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas 26 pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram bernilai lebih 36 juta ringgit sejak 2016 hingga tahun lepas. Jom kita rentas beberapa jalan cerita berhubung kes geng Nicky ini. Pada 30 Mac 2021, dua individu berpangkat Datuk Seri termasuk adik kepada pengasas Winner Dynasty Group, Datuk Seri Nicky Leow Sun Hee dan 6 berpangkat Datuk adalah antara 68 individu yang ditahan kerana terlibat dengan geng Nicky, lapor Astro Awani. Ketua Polis Negara ketika itu Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata terdapat 5 buah syarikat yang bersekutu dengan Winner Dynasty Group berserta pengarahnya yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Antara pengarah yang dimaksudkan adalah adik kepada Nicky Leow dan rakannya yang mana kesemua mereka memakai gelaran Datuk Seri dan Datuk. Katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman seperti dipetik. Katanya seramai 118 orang diperiksa dalam 70 serbuan yang dilakukan bagi mengesan dan menangkap ahli geng Nicky. Pada hari yang sama, Abdul Hamid mendedahkan seramai 34 pegawai dan anggota penguatkuasa terlibat sebagai ahli geng Nicky. Menurut laporan Malaysia Kini, Abdul Hamid berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan anggota yang terlibat dan tindakan tegas akan menanti pegawai terlibat. Terdapat beberapa orang pegawai polis yang dipercayai terlibat membantu sindiket ini dan akan saya ambil tindakan terhadap 34 pegawai dan anggota penguatkuasa yang terlibat. Tidak ada lagi amaran-amaran, sudah puas dan sudah cukup amaran diberikan kepada mereka supaya dari dulu lagi telah saya katakan, putuskan apa juga hubungan mereka dengan kumpulan ini. Tetapi nampak gayanya daripada hasil tindakan yang diambil ini, terdapat pengkhianat di kalangan anak buah saya,
katanya seperti dipetik. Bagaimanapun, Abdul Hamid berkata belum ada tangkapan dilakukan buat masa ini. Saya nak tengok sejak bila mereka ambil duit atau dibayar untuk tutup mulut, sewaktu saya atau sebelum saya. Senarai mereka terlibat yang diperoleh akan diperhalusi dan siasat selepas yakin dan bukti cukup, katanya. Dalam kes ini, Abdul Hamid berkata pihak polis juga telah membekukan 41 akaun bank bernilai RM4,053,809.49 dan 35 unit kenderaan bernilai RM8,863,759 melibatkan 21 individu dan 16 entiti. Ia termasuk Yayasan Winner Emperor Sedunia dan Pertubuhan Integriti Nikilio Malaysia di bawah Seksyen 44-1 Akta Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Turut dirampas adalah wang tunai dari pelbagai negara berjumlah lebih RM700,000 dan 16 buah kereta mewah dianggarkan bernilai RM6.67 juta. Nikilio mempunyai sejumlah 12 kesalahan lampau terbabit dadah dan jenayah kekerasan termasuk kes memukul anggota rela pada 27 Oktober 2017. Hasil yang diperolehi daripada soal siasat awal, pihak polis telah mengenal pasti penglibatan pegawai dan anggota agensi penguat kuasa dan beberapa VVIP kenamaan yang bersekongkol bersama geng Niki, tegasnya. Siapa pula VVIP kenamaan itu? Setahun sudah berlalu. VVIP yang bersekongkol dengan geng Niki itu sudah ditahan atau belum? Di zaman pandemik COVID-19 takkan boleh lari. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.